إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء والشهداء والصديقين والصالحين ثم إلى أرواح أولياء والشهداء والصديقين والصالحين ثم إلى أرواح جميع المؤمنين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربي اغفر لي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعمة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata muallif dua kitab penawar bagi hati, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Kerana firman Allah Ta'ala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita boleh mari muzakarah, kita boleh mari ngaji pula dalam kitab penawar kita. Jadi siapa-siapa hak masuk mari dah nah. Lepas tu ada kitab tu kita buka. Kalau siapa yang tak ada kitab penawar bagi hati, kita dengar pun tak apa dah. Mudah-mudahan ilmu hak kita ngaji malam ni jadi ilmu yang berkat. Allah Ta'ala beri berkat kepada kita semua. Amin insya-Allah. Dan hak kita semua hak masuk mari dah ni kita pakat share belakang nah. Kita pakat share masuk dalam klum ataupun share di sayang-sayang kita, wi sayang-sayang kita, wi adik-adik kita, waris-waris kita tu boleh ngaji juga malam ni. Ilmu kuamru agama hak kita ngaji malam ni ilmu fardu ain ni. Siapa dak ngaji orang tu berdosa. Kalau kita tahu dah panas dah reti dah tu tak apa. Nah, kita orang hak tak reti mana, ilmu tak ada mana, dulu tu tak ngaji mana,
pahala ni malah ngaji juga. Rugi dan nyanyo orang tu. InsyaAllah kita semua pakat cek belaka. Siapa hak masuk dah ni pakat cek belaka. Siapa hak cek dah tu alhamdulillah, semoga Allah Taala wi rahmat, wi kebaikan kepada kita semua. Amin insya-Allah. Jadi mula-mula sekali saya nak wi kita semua ni letak niat kita wi molek dulu. Kita bakat letak niat kita wi molek dulu belaka. Kita ngaji agama malam ni kita niat gapo? Jadi kita kena niat atik ni. Nah, sebab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau kita niat kata kita buat ibadat kepada Allah, ya diibadat. Jadi kita semua kena niat kata, ya Allah aku ngaji, aku nak wi mureda ya Allah. Ya Allah aku ngaji ni, aku nak buat benda hak mu suruh ya Allah. Ya Allah aku ngaji ni, aku nak buai, aku nak wi hilal kejahilan yang ada diri aku ya Allah. Aku nak tahu benda hak mu suruh dan benda hak mu larang gapo ratik ya Allah. Aku nak tahu ya Allah. Wi aku boleh buat ya Allah. Niat aku tu. Insya-Allah taala siapa niat kena, siapa niat ikhlas hati, orang tu Allah Taala wi ilmu berkat. Gapo ilmu berkat? Kita ngaji, kita boleh buat amal dan kita boleh royak pula kepada orang lain. Dan insya-Allah taala semoga kita semua malam ni dapat ilmu yang berkat belaka. Amin insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita main ngaji pula dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita ni Nabi suruh talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kita orang Islam tak kira hak yatim, tak kira hak tina, wajib kena ngaji ilmu agama Islam. Kita orang Islam, Nabi suruh kita ngaji ilmu agama Islam. Bukan kata kita orang Islam dah tak kena ngaji ilmu agama Islam, bukan. Bukan kata orang kafir, orang mu'allah ya hak kena ngaji hak agama Islam. Kita pun supaya juga. Nah, kena ngaji juga. Bukan kata kena orang mu'allah saja kena ngaji agama. Kita bukan kata tahu sangat pun. Nah, sebab tu kita kena bakat ngaji lah ke. Dan insya-Allah. Jadi kita sambung kitab Penawar Bagi Hati di muka yang kena. Nah, muka ni. Nah, tihuk. Di baris yang ketiga. Baris yang ketiga. Nah. Jadi kita duk cara hal mata. Duk cara hal mata. Allah Taala buat mata bidi kita kena jaga mata. Kita kena jaga mata kita yang molek, kena guna mata tengok benda-benda hak molek, jangan tengok benda-benda hak tak molek, benda-benda haram. Nah, kalau kita duk tengok benda haram dah tu duk guna mata tengok benda haram, kita kena istighfar seumur. Nah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mata kita duk tengok benda haram tu, kita kena basuh dengan istighfar, kita kena basuh mata kita daripada dosa tu dengan istighfar, dengan aismaya, dengan zikir. Nah. Sebab mata kita duk tengok benda haram tu, nampak ya kata mata kita duk tengok benda haram, tapi mata kita ni ia duk hubung dengan hati. Faham? Mata kita duk hubung dengan hati. Mulut kita ia duk hubung dengan hati. Tangan kita ia duk hubung dengan hati. Kalau anggota lek luar ni, mata, mulut, tangan, telinga duk buat benda haram, semua benda haram hak kita buat dengan mata, dia jerak masuk di hati kita. Kalau kita guna linga kita dengar benda haram yang kita dengar kod linga tu, dia jerak masuk dalam hati kita. Wakwi hati kita gelap, wakwi hati kita tak usah dengar orang ngajar. Kih ke apa? Tak usah dengar aku orang ngajar, tak usah dengar aku. Nah, orang duduk ngajar agama, tak usah dengar aku orang nasihat. Pas suka pula dengar lagu, suka pula tengok terotak, tengok roye, tengok lakon, tengok pak payung, apa tu? Sebab hati kita cemang dengan dosa. Sebab tu takut sekali nak buat lagu mana ustaz kita ni buat benda maksiat seumur. Tangan mula-mula kita kena dengar orang ngajar dulu. Dengan sebab kita dengar orang ngajar ni lah hati kita tu duk kau basuh, duk kau beki. Dan insya-Allah taala sebab tu kita letak niat molek patuh ngaji usaha. Walaupun malah tara mana pun kita bakat kacau lah ke insya-Allah. Nah, sebab kita ni kena ingat atau satu hari kita kena tinggal dunia. Satu hari kita kena mati, kena tinggal dunia. Pas hari ni kita duduk hidup di atas dunia ni, kita rasa kata kalau aku mati satu hari tu, kita jumpa dengan Allah Ta'ala, kita rasa selamat ke tak lagi. Sebab tu kita semua gunalah masa malam ni ngaji dengan orang ngajar.
Kita pakat beki diri kita belaka. Saya duk ngajar, saya duk buat muzakarah ni satu, saya beki diri saya dan fak kita semua. Bukan kata saya duk baca kitab ni, saya molek dah bersih dah, bukan. Saya baca kitab satunya, saya beki diri saya duk royak kepada diri saya. Dan sambil tu saya nak wifak kita semua pakat dengar dan ngaji bersama-sama dengan saya. InsyaAllah ta'ala kita bakat usaha laka. Kita bakat usaha laka. Kita niat tu kita nak ngaji ke. Tepat hak salah kita beki. Tepat hak kita tak ada buat lagi, benar baik kita kena pakat buat. Baik tu ngaji. Ni Allah reno duk kata kita seumur. Nak setengah orang tu yo kata ngajar kata ke orang. Apa kita hak ni tu nak kita ngaji agama hak ni ke nak beki diri ke, apa kita buat salah. Kita nak beki biar dimolek lah. Lagu tu kita mari tengok dalam kitab Penawar Bagi Hati gapo kita nak boleh ngaji dan nak boleh faham malam ni. Ilmu gapo ataupun kuamru gapo hak kita nak boleh malam ni insya-Allah. Jadi yo kata kita kena jaga mata kita. Kita kena jaga mata kita, tak boleh tengok benda haram. Kerana Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala royak dalam Quran. Sebab itulah musannif tuan kitab Penawar Bagi Hati iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Madili rahimahullah Ta'ala, dia wari satu ayat. Siapa ada kitab tengok dalam kitab, siapa tak ada kitab dengar ngelingo. Lepas tu perhati molek. Kerana firman Allah Ta'ala, ni nak baca dalam kitab dah ni. Kerana firman Allah Ta'ala, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Lepas tu ya wa akal satu tu halah tu. Buat tengok bawah suk tu. Bawah suk ya wa akal satu surah An-Nur. Ayat ni duduk dalam surah dalam Quran nama surah An-Nur ayat rogong. Rogong ni lomong. Lomong ayat 30. Kita pergi bukalah dalam Quran kata yalah kedak. Artinya kita mari tengok. Arti bahasa kod Melayu kita pula. Gapo hak tu ayat dalam Quran tu? Kullil mu'minina, bersabda olehmu. Allah Ta'ala royak ke Nabi kita. Bersabda, royak bersabda ni bahasa tulisan, bahasa tangkah lah. Kalau bahasa kita kok mu kena royak. Gitu. Tuhan royak ke Nabi kita. Muka Quran ni Tuhan waktu di Nabi. Pas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu lah royak kepada kita pula. Betul. Jadi Tuhan kata kul, hey Muhammad, gitu. Bersabda olehmu, mu situ tu ya wa dah. Hey Rasulullah. Tuhan royak atau hey Muhammad. Bersabda olehmu, hey Muhammad, mu kena royak hey Muhammad. Royak kepada siapa? Lil mu'minina, bagi sekalian yang beriman. Kalau sebut kata lil mu'mini, ayat ni Tuhan nak jaga kita dan nak uji kita buat benda baik. Faham tak? Kalau sebut kata hey orang beriman, Tuhan panggil kita beriman. Tina yate kena dengar ni. Ni Tuhan panggil ni. Tuhan duk panggil kita ni, kerana kita tak nak dengar Tuhan. Siapa tak dengar Tuhan, Tuhan duk panggil dia di atas dunia dia tak dengar Tuhan, di hari akhirat esok kita kena seksa, kita panggil Tuhan, Tuhan tak padu juga kepada kita. Pas kalau di hari akhirat esok Tuhan tak padu kepada kita, berat sekali dah, tak ada dah. Habis ramuk dah. Tuhan. Rabbil alamin. Tuhan tak padu kita. Tak takut lagi, tak habis ramuk lagi kita. Sebab tu kita kena padu ni dengan molek. Dengan molek. Kita orang beriman ni. Duk panggil orang beriman kerana kita orang beriman tak saya dengar hak Tuhan royak ni. Dengar-dengar gapo Tuhan nak royak. Bersabda olehmu hey Muhammad, hey Muhammad, mu kena royak bagi sekalian yang beriman. Mu kena royak ke orang beriman. Kita orang tina, kita orang yatim kena dengar ni. Gapo Tuhan nak royak ni? Hey orang beriman. Tuhan royak atau gapo? Ya ruddu min absarihim. Pejamkan oleh kamu akan mata kamu.
Tuhan suruh kita pejam mata. Pejam mata. Ya guna kata pejam mata. Pejam mata tu daripada apa? Daripada pejam tu daripada barang yang tiada harus. Barang hak tiada harus. Gapo? Yakni hak haram. Mung kena pejam mata mung daripada benda hak haram bagi kamu melihatnya barang. Hei orang beriman ni tu hai royak ni. Mung hei orang beriman kena pejam mata mung jangan tengok benda haram. Ni tu hai royak ni. Sebab tu wajib kita kena jaga mata kita tak boleh tengok benda haram. Sebab gapo kita kena jaga mata jangan tengok benda haram? Sebab Tuhan suruh. Ni dalam ayat ni. Dalam ayat ni dah ulama kita hukum kata tak boleh kita tengok aurat orang tina, aurat orang yatim tak boleh tu. Sebab Tuhan suruh kita kena pejam mata kita tak boleh tengok benda haram. Ni. Ni ada dalam ayat Quran ni. Bang ngaji 4 tahun lah. Sebab tu tak boleh tengok kena jaga mata sebab Tuhan suruh weh. Tuhan suruh kita hak ni tu pejam mata jangan tengok benda haram. Kalau kita kira tubik pada rumah dia kena pejam ni. Bukan gitu. Namun kalau kita tubik pada rumah pejam mata beg ni jadi belaga. Lepas tu jangan tengok. Terik mula-mula tu ya tak apa. Orang kata tertengok hak tu tak apa. Terik yang 2 3 tu hak tu ngeleng lah. Contoh misal kita orang yatim. Kita yatim tubik ada rumah ke. Kita mata kita pergi tertengok. Nampak satu benda haram. Kita pun tengok kali yang pertama tu tak dosa lagi. Sebab kita tak keleng. Kita nampak mula-mula tengok kita nampak dah kata benda ni haram. Kita kena paling muka kita, mata kita kot lain. Kalau kita nampak mula-mula benda ni haram, kita nampak dah mula-mula. Lepas tu kita tengok pula kali yang 2, kali yang 3, ngelang kita tengok, dosa lah situ. Tengok mula-mula tak, mula-mula tak apa sebab bukan ngelang. Kita jalan-jalan pas nampak orang tina tak pakai kain kubung. Contoh, nampak orang tina tak pakai kain kubung. Kita tengoklah, nampaklah kata dia tak pakai kubung. Kali pertama hak tu tak dosa atas kita. Sebab apa? Sebab kita bukan ngelang tengok. Tapi kalau tahu dah kata ada orang tina ni tak pakai kain kubung, kita pun nak tengok juga. Hak tu dosa lah. Lagu tu. Supaya tu juga orang tina tak boleh tengok aurat orang yatim. Tak. Tu dia Allahu Rabbi akan. Tak boleh tengok aurat orang yatim. Bukan kata orang yatim saja tak boleh tengok aurat orang tina. Tu dia. Orang tina pun tak boleh juga tengok aurat orang yatim hambek tu. Jadi Tuhan kata, "Hei Muhammad, murayaklah kepada orang beriman, suruh fa'ya tu orang beriman tu pejam mata daripada melihat benda haram." Maknanya kata pejam mata jangan tengok benda haram. Pejam mata pejebek ni kau. Nak bakal lagu tu boleh bagi kita nampak. Benda haram apa kita pejam mata. Pakai makna tu pun boleh. Dan nak pakai makna kata kita nampak benda haram apa kita paling muka mata kita kat lain. Tak usah tengok benda haram pun boleh juga. Kalau kita duk tengok juga benda haram, dosa atas kita lepas tu kena istighfar. Kena istighfar. Insya-Allah taala mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa kita. Allahu Rabbi Karim. Apabila Muhammad royak lagu tu ke orang beriman. Jadi Tuhan royak ke Nabi Muhammad kata, "Hei Muhammad, muroyaklah kepada orang beriman, suruh dia tu jangan tengok benda haram." Pak Nabi Muhammad pun royak kepada orang beriman. Pas kalau orang tu orang beriman dengan Tuhan sungguh. Tuhan kata tengok Tuhan royak dalam Quran. Nascaya memejam oleh mereka itu orang beriman itu akan segala mata mereka itu orang beriman. Tengok Tuhan kata. Tuhan royak. Tuhan kata, "Hei Muhammad, kalau mu royak ke orang beriman kata suruh dia jaga mata dia jangan tengok benda haram. Orang beriman dengan Tuhan sungguh ni dia pejam mata dia tak guna mata tengok benda haram sungguh. Kalau orang tu beriman, tengok dia kata, nascaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu.
Orang beriman hak sungguh ni, dia turut hak Tuhan. Tuhan suruh dia pejam mata, jangan tengok benda haram, dia tak tengok benda haram. Ni orang beriman sungguh. Siapa royak? Allah royak. Allah royak. Boleh faham tak situ? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi gini. Kita ni, saya dan fak kita semua tu. Ni saya dan fak kita semua, di hari ni kita mengaku kita orang beriman dengan Allah. Saya mengaku saya orang beriman dengan Allah. Fak kita semua tinayati pun mengaku kata kita ni beriman dengan Allah. Tapi hak Tuhan suruh kita buat ni kita boleh buat tak? Tuhan suruh kita pejam mata jangan tengok benda haram. Kita tengok benda haram ke? Kita tak tengok. Kita jawab diri fak kita semua. Kamu tak ke kita tengok benda haram lagi. Kita tengok benda haram juga. Tahu dah kata Tuhan larang tak boleh weh mun duduk tengok benda haram tak boleh. Mun guna mata tengok benda haram tak boleh. Tapi kita duk guna juga mata kita tengok benda haram. Kita mengaku kata kita orang beriman. Lepas Tuhan royak orang beriman hak sungguh ni, bahawa Tuhan royak suruh dia pejam mata yang tengok benda haram, dia pejam mata, dia tak tengok benda haram. Ni Tuhan royak dalam Quran ayat tu. Lepas kita orang beriman. Tapi tak boleh nak pejam mata, tak boleh nak patah. Tak boleh nak menegah mata kita daripada melihat benda haram. Pak kita bukan orang beriman ke ustaz? Gini. Kita orang beriman. Tapi kita orang beriman, hak iman tak sempurna lagi. Kita orang beriman tapi iman kita tak sempurna lagi. Sebab kalau orang tu iman sempurna, dia boleh jaga dan dia boleh turut hak Tuhan suruh. Tu orang beriman sempurna. Sebab Tuhan royak dalam Quran ni, ibu bapa adik akak semua, Tuhan royak dalam Quran ni kata orang beriman tu dia pejam mata dia mengikut perintah hak Tuhan. Tu orang beriman hak sungguh tu. Pak kita hari ni kita ngaku kita orang beriman, tapi Tuhan suruh kita jaga mata, kita tak jaga mata. Tanah kata iman kita tak sempurna lagi. Tak sempurna lagi. Nah, bukan saja haning. Hasmaye, ha baca Quran. Nah, hawa ibadat lain-lain, ha benar hak Tuhan larang semua tu. Kita orang beriman belaka. Tapi tak boleh nak tinggal benda hak Tuhan larang. Benda hak Tuhan larang duk buat lagi. Kita orang beriman. Tanah kata iman kita tak sempurna lagi. Kalau iman kita sempurna sungguh, kita boleh tinggal benda hak Tuhan larang. Benda hak Tuhan suruh kita boleh buat belaka. Apa? Sebab kita orang beriman hak sungguh. Orang beriman hak sungguh, dia boleh buat hak Tuhan suruh dan dia boleh tinggal benda hak Tuhan larang. Ni orang beriman sungguh. Ni orang beriman hak sepenuh. Iman dia sepenuh. Tapi kita orang beriman. Tapi tak boleh nak buat hak Tuhan suruh lagi. Tak boleh nak tinggal benda hak Tuhan larang. Tanah kata iman kita tak sepenuh lagi. Tu sebab itulah tiap-tiap kali kita buat benda haram ke, ataupun mata kita duk tengok benda haram, kena istighfar sokmo, sebab kita duduk buat benda haram kat mata. Kita duk tengok benda haram tak salah orang. Mai tham hai kon eun dak ron, yalah tak? Dia berkata tamat aku tamai ter. Nak buat apa buat gilah, jangan buat nyakit ti orang je. Jangan buat orang lain dak ron. Pas kita duk tengok benda haram, dak ron mana orang lain? Tak ada dak ron mana orang lain. Tapi Allah Taala marah kita buat lagu tu sebab mata hak kita duk tengok ni, mata hak kita duk guna ni hak Tuhan. Bukan hak kita. Nah, lepas tu kita tak nyanyi ke diri sendiri hati ke guana. Kalau kita duk guna mata kita duk tengok benda haram, Allah akan seksa kita. Tuhan akan azab kita. Nyanyalah ratik ke diri sendiri. Nah, sebab tu kita ngaji ni. Allahu Rabbi Karim. Nah, pas hari ni payah nak jaga dah. Allahu Rabbi Karim. Nah, pala ni pula orang kata ada dengan Facebook, ada dengan banyak perkara nak. Musiak ada dengan ramah, ada banyak. Lepas tu nak buat baik ni ustaz ni istighfar semua lah. Kadang-kadang kita buat hidang dengan surat khabar. Surat khabar kita buat hidayah. Ada lagi ramai retina. Nak ramai retina pakai baju beg ni retina orang kafir ke. Nah, masa dulu ke. Lepas kita pergi makan arwah. Kita pergi buat ngatik situ ngatik sini.
Nah, dia mau hafal surat khabar. Ada lagi orang tina tak pakai kubung. Dah ada ramah tu. Rub tu. Allahu Rabbi akbar. Lepas tu istighfar banyak-banyak. Nah, mudah-mudahan kesilapan kesalahan hak kita buat tu sama ada hak sengaja dan hak tak sengaja, dengan istighfar kita kata, kita mengucap astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, Allah Taala maaf dan ampunkan dosa kita semua, amin insya-Allah. Dan insya-Allah taala Allah Rabbi kena duk dengan istighfar seumur. Sebab tu Nabi SAW ayat tu, aku istighfar seumur ke Tuhan ni 100 kali sehari. Nabi kita SAW 100 kali sehari, berapa adik akak semua. Nah, Allah Rabbi, sebab tu kita kena banyak-banyak lagi lah, sebab kita banyak dosa dengan Allah. Nah, habis itu. Jadi kita boleh faham kata, nah, orang beriman hak sungguh ti tu Tuhan suruh, dia boleh buat sungguh. So, Tuhan suruh kita, suruh jaga mata, jangan tengok benar. Dan suruh olehmu hai Muhammad akan mereka itu klik kepada orang beriman. Hai Muhammad, murayaklah ke orang beriman dengan memelihara farak mereka itu orang beriman. Farak ni kemaluan awayawak pet kita hak tina. Kalau awayawak pet kita orang tina panggil faraj. Kalau awayawak pet hak orang atas panggil zakar. Bahasa. Nah, istilah yang panggil lah tu. Jadi Tuhan kata, hey Muhammad, hey Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muayatlah kepada orang beriman, suruh dia jaga kemaluan dia. Orang tino jaga kemaluan dia, orang yatim jaga kemaluan dia, awak pek dia lah. Kalau muayat kepada orang beriman, suruh dia jaga kemaluan dia, nescaya melihara mereka itu orang beriman akan segala farak mereka itu orang beriman. Memelihara tu, jaga tu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia, dengan barang. Tengok. Tuhan kata, hey Muhammad, muayatlah kepada orang beriman, suruh orang beriman tu jaga awak pek dia, jaga kemaluan dia, jaga farak dia, jaga zakat dia. Nah, jangan buat benar dia. Mana tu jangan zina. Jangan hijau, jangan gunakan farak kemaluan tu kut halal zina. Nah, kalau muayat lagu tu, dia pun jaga kemaluan dia. Orang beriman hak sungguh ni, nah, dia jaga kemaluan dia, tak hijau zina, tak hijau liwat. Benar dia tak hijau. Tu dua. Jadi kita boleh faham dalam ayat ni. Nah, Tuhan suruh kita jaga ni dua. Satu, jaga mata. Yang dua, jaga kemaluan kita. Jaga mata, jangan tengok benar haram. Jaga kemaluan kita, jangan kita guna kut jalan zina. Lepas tu, ya dua ni, ya berkata jakit dua ni. Nak mari di zina tu, ya di mata tengok benar maksiat dulu. Nak mari di ada hawa nafsu, nak mari di kita hidup zina tu mari mana? Sebab mata kita duk tengok benar haram. Sebab mata kita, ya mari pucat mari di mata. Buat mata kita tengok benar haram, pak, tangan kaki kita tu ya gerak ikut zina lalu dah. Lagu tu. Nah, sebab tu Tuhan suruh ni, Tuhan kata, hey, fakmu beriman, mu kena jaga matamu dan mu kena jaga kemaluanmu. Nah, mata yang tengok benar haram, nah, dan kemaluanmu jangan muduk guna kut zina. Tak boleh. Kalau mu suruh lagu tu, hey Muhammad, nah, dia orang beriman saat ni tu, dia turut. So, hak ni pun supaya agak. Kita mengaku kita orang beriman, tapi kita tak boleh nak buat hak Tuhan suruh. Tuhan suruh kita jaga kemaluan kita, tapi kita duk zina. Kita duk guna kemaluan kita zina. Maka orang tu bukan kata tak ada iman. Iman dia tak sempurna lagi. Iman orang tu tak sempurna. Allahu Rabbi Karim. Sebab tu kita kena pakai usaha lakon. Ya Allah, takutlah kepada Allah. Jadi itu satu khamson, satu ajari hak Tuhan tahu kepada kita. Tengok pula lagi tak? Dan yang demikian, dan yang demikian. Gapo? Yang demikian tu kena kepada dalam one lip ya wadah memelihara. Memelihara ni makna terjagalah. Jaga mata
Dan ia demikian gapo memelihara, yakni jaga mata tak tengok benda haram. Kita jaga mata kita tak tengok benda haram, itu lebih baik bagi mereka itu. Lebih baik, yakni lebih bersih bagi mereka itu. Nah, kalau kita tak tengok benda haram ke, hak tu molek sekali. Nah, sebabnya di antara kalau mata kita tak tengok benda haram, khayal. Khayal hak mari duduk dalam otak, duk mari mikir tu ke, tak ada lagi. Kalau kita tak tengok benda haram. Nah, kalau mata kita duk tengok benda haram, duk tengok di tubuh retina seksi ke, kita duk mikir, duk khayal, duk gamar dalam otak. Tak sebab mari di mata. Tak sebab tu dia kata no. Dia kata kalau kita jaga mata tak tengok benda haram, hak tu molek sekali. Hak tu bersih sekali. Nah, wa awi otak kita tak khayal, tak mikir banyak. Tu dia Allah Rabbi Karim. Hak tu lah lebih selamat, hak tu lah lebih bersih, hak tu lah lebih baik. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui mereka itu, orang beriman itu, akan dia tahu tu semacam dengan zahirnya. Jadi nak ya atau Allah Ta'ala ni ya tahu benar hak kita buat semua, walaupun benar tu batin di sisi kita, tapi di sisi Allah Ta'ala tu zahir. Benar gini. Benar hak kita buat tu di sisi kita tu, ni supaya kita duk niat dalam hati. Ni supaya hak kita semua ramai-ramai ni. Hak kita semua tahu tak kata gapo hak saya duk niat dalam hati. Tahu tak? Tak tahu dah. Rupanya tu benar hak dalam hati saya ni benar batin, benar sembunyi, hak kita semua tak tahu. Hak kita semua tahu hanya di mulut saya kecek ah. Buat ni supaya ni saya duk royak ni hak kita tahu lah kata gapo nama saya duk royak boleh faham lah. Tapi hak kita semua tahu tak kata gapo hak dalam hati saya duduk niat. Tahu. Nak kata kita tu ada benar batin sama kita. Kita tak tahu benar hak duduk dalam hati. Adapun Allah Ta'ala ni, dia tak ada benar batin di sisi Allah. Tuhan ni tahu semua. Benar dalam hati kita pun Tuhan tahu. Benar kita kecek kat mulut pun Tuhan tahu. Adapun kita sama manusia ni, kita tahu sekadar benar hak tubik kat mulut ya. Benar dalam hati kita tahu. Adapun Allah Ta'ala tu, nah tak ada benar batin. Maknanya tu benar hak sama-sama kita manusia tu, tak tahu, Tuhan tu tahu. Supaya dalam hati kita semua ni, Tuhan tahu supaya kita kecek tubik ke mulut dah. Di sisi Allah Ta'ala. Jadi, nak ayat kata, nah, kita niat apa, kita niat molek ke, kita niat jahat ke, Tuhan tahu semua. Tuhan tahu semua. Allahu Rabbi. Sebab tu takutlah kita. Siapa-siapa duk niat tak molek, duk niat nak ngenak orang, nak karut orang, nak khenak orang, takutlah kepada Allah Ta'ala. Wetilah, lepas tu taubatlah kepada Allah. Tengok ya ayat. Allah Ta'ala sangat mengetahui. Tuhan ni tahu semua benar. Nah, benar hak kita duduk buat, benar hak batin. Benar hak kita duduk buat sore ke. Tak ada siapa tahu, tapi Tuhan tahu. Nak gapo Tuhan tahu. Bahawa Tuhan tahu semua benar tu, maka membalas ia Allah akan mereka itu orang beriman atasnya orang beriman. Bahawa Tuhan tahu kalau kita niat baik, kita buat baik, Allah Ta'ala balas baik. Kalau kita buat jahat, Allah Ta'ala balas seksa kepada kita. Atas kita lah. Tukkan kelaktam semua perbuatan kita. Nah, Tuhan balas lagu mana? Nah, di atas perbuatan kita. Tak kita tahu kita buat benda baik, Tuhan balas baik. Kalau kita buat jahat, Tuhan balas jahat. Habis itu, nah, itu makna ayat hak atas ni tu. Ayat kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, habis itu. Lepas tu di sini ni lepas pada ni dia nak royak pula. Nah, gapo hak kita boleh reti dalam ayat hak Tuhan sebut hak ni. Nah, benar hak kita boleh faham dalam ayat saat ni tu, gapo hak kita boleh. Ada pada ayat ini hak sebut atas tu, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim tu. Ada apa? Ada mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Ada 3.
Dalam ayat ni ada 3 perkara. Dalam satu ayat tu, surah An-Nur ayat 30 atas tu ke, kita boleh tahu 3 perkara. Mana? Dalam ayat tu Tuhan ajar satu kelakuan yang baik. Tuhan duduk ajar perangai-perangai hak molek. Dan Tuhan duduk beritahu kepada kita. Beritahu. Nak beritahu kepada kita. Beritahu baik no. Salah satu nak buat hati kita bersih, kena jaga mata kita yang tengok benar. Baik tu. Dan menakutkan. Tuhan apa ni? Tuhan duduk royak kata dia ni tahu belaka. Mu nak buat nusuk, mu nak buat sorang, mu niat dalam hati, mu niat jahat dalam hati pun aku tahu Tuhan kata. Menakutkan kita. Maka ada pun mengajar adab. Hak ni yang nak hurai sesuatu lah. Ayat hak atas tadi tu ke. Jadi yang atas dalam ayat tu hak atas tadi tu, dia duduk ngajar adab, duduk ngajar perangai molek. Lepas tu baik mana? Adab perangai molek tu. Sini ulama kita, tua kita yang nak hurai. Fak kita malam ni supaya ngaduk ngaji tafsir Quran dah. Nama dia kata ngaji kitab penawar bagi hati. Tengok kita duk ngaji hurai ayat Quran. Duk tafsir ayat Quran, duduk royak makna Quran, ayat Quran. Napa dia kata ngaji kitab penawar, ngaji kitab, aku ngaji tafsir. Kalau kita ngaji tafsir tu baik hurai ayat ni, baik ni juga. Seperti juga. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi nak hurai. Mengajar adab. Dalam ayat tadi ada Tuhan duduk royak ajar adab. Tuhan duduk ajar adab. Tuhan duduk ajar perangai hak molek. Mana weh? Ayat mana hak Tuhan duduk ajar perangai hak molek? Ia nak hurai sini. Maka ada pun mengajar adab perangai hak molek tu. Maka firman-Nya Allah. Hak tu yang sebut dalam Quran ayat hak atas tu kullil mu'mini nayaruddu. Tapi ya wa ari walib tu ya wa ari kam terjemah ya. Terjemah ayat hak tu haduk ayat kullil mu'mini itulah. Nayaruddu min absarihim. Tu. Bersabda olehmu. Hak ni ayat Tuhan nak ngajar perangai hak molek. Mana? Bersabda olehmu hai Muhammad bagi sekalian yang beriman. Hai Muhammad mu kena ayat kepada orang beriman tu. Fak kita semua orang beriman dengar. Tuhan ayat apa? Tuhan apa? Suruh kita ni hak ni tu pejam mata yang tengok benar. Ni Tuhan ajar. Nascaya memejam mereka itu akan segala mata mereka itu. Bahawa Tuhan suruh kita pejam mata yang tengok benar. Kita orang beriman tak tengok benar. Memejam tu daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Jadi gini, adab hak baik hak Tuhan sebut dalam Quran tu apa? Iaitu mata kita tak tengok benar. Ni perangai hak molek. Kita tengok sendiri pun boleh. Bagaimana? Supaya saya mata saya duk tengok kat retina tu. Misal tu duk tengok di retina tu. Fak kita semua tengok di saya duk tengok di retina. Kita semua nampak atau saya perangai molek tak? Tak molek. Tak molek tengok pakai pria pakai kesubar tengok retina. Kita pun nampak atau perangai tak molek baik tu. Misalnya saya duduk di satu tempat ada retina duk lalu, tapi mata saya tu tak tengok di retina. Duk tengok kot lain. Tengok kot tu tengok kot ni tak tengoklah benar ada contoh atau nak banding dengan apa. Fak kita semua tengok jadi tu akhir ni weh. Mata dia tak tengok retina lalu kat depan muka dia yanguk. Tak tengok. Kita nampak atau perangai molek ni. Tu nak ayat atau Tuhan ajar adab dalam ayat ni duk ayat. Kalau orang beriman tu pejam mata, dia jaga mata dia tak tengok benar ada boleh, tu perangai molek. Tu perangai molek. Tuhan duk ayat perangai hak molek tu baik tu. Lagu tu. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dengan ini mana? Perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hamba-Nya dengan berkelakuan yang baik. Mana weh kelakuan hak baik hak Tuhan suruh kita ada di kita? Iaitu kelik kepada berkelakuan yang baik, memelihara matanya
daripada melihat yang haram. Tu orang kalau kuih hak baik, orang perangai hak molek, orang adat hak molek. Mana? Ya jaga mata ya tak tengok benda haram. Supaya saya hurai hak ni tu. Dan memelihara kemaluannya, kemaluan ni awak waqfit hak retina dan hak hati daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Tu. Orang ni dia jaga kemaluan dia tak zina. Orang ni perangai molek. Ni Tuhan duduk ajar perangai hak molek kepada kita orang beriman. Satunya jaga mata yang tengok benda haram, yang dua jaga kemaluan kita yang zina. Apabila kita tahu dah kata Tuhan suruh kita saat ni tu pejam mata yang tengok benda haram dan yang kita zina, maka wajib atas sekalian hamba. Ni tengok dalam kitab atas. Wajib atas kita orang beriman semua ni menjunjung. Menjunjung ni masa kita turut ikut tam-tam perintah Tuhannya. Tengok. Wajib dah dia kata ni. Wajib kita kena turut perintah Tuhan. Tuhan suruh kita jaga mata yang tengok benda haram, kita kena jaga. Tuhan suruh kita jaga kemaluan kita yang zina, kita kena jaga yang zina. Ni Tuhan suruh ni. Apabila Tuhan suruh, tengok ya tu, maka wajib atas sekalian hamba menjunjung. Menjunjung ni makna tahu mengikut, turut, ikut perintah Tuhannya, Tuhan kita. Kita nak turut perintah Tuhan. Dan jika tiada, kalau tak turut perintah Tuhan, ni dengar. Tahu dah kata tak boleh tengok benda ni, tahu dah kata tak boleh zina, tapi pergi zina juga. Tak turut perintah Tuhan. Nah, mana atanya guna mata, guna awal waqfit. Nah, pergi duduk zina. Nascaya adalah ia jahat perangai. Orang tu orang perangai jahat sekali. Perangai jahat dengan Tuhan. Nah, dan patut ia orang hak perangai jahat ni dimerkai, yakni oleh Allah, dan diseksa. Nah, orang ni patutlah layak Tuhan marah dia dan Tuhan seksa dia. Apa sebab dia perangai jahat, sebab dia tak ada buat hak Tuhan suruh. Orang ni patutlah dia saat ni tu kena seksa Tuhan. Allahu Rabbi. Sebab itulah fak kita semua ni pakatlah jaga diri fak kita sendiri. Siapa nak boleh jaga mulut kita kalau bukan diri kita? Siapa nak jaga mata kita boleh kalau bukan diri kita? Mata hak kita duduk di kita, mulut duduk di kita, linga duduk di kita. Kita lah kena jaga. Kau nak bagi siapa nak bagi siapa jaga? Kita kena jaga. Sebab tu Tuhan suruh kita. Allahumma salli ala Muhammad. Tuhan suruh kita. Sebab tu kita semua kena bakat jaga laka. Jaga laka. Jaga baik no. Jangan guna kok hak Tuhan larang. Jangan guna mata tengok benda haram, jangan guna kemaluan kita buat kerja zina. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ni ibu bapa adik akak semua banyak kita kata tengok benda haram ni ya tak siapa dosa besar lagi. Tapi kalau zina ni hak ni masuk dalam dosa besar lalu dah. Kita kata tak apa. Ya je gini. Walaupun tengok benda haram tu dosa kecil, tapi apa nyata dia bawa pergi kepada zina boleh. Pucuk orang zina ni sebab apa? Sebab mata tengok benda haram tu. Tengok retina, tengok lama-lama, mari nafsu. Sebab tu kita nak duduk dengan gawe kita sonto-sonto tak leh, walaupun kita kasih dia tara mana pun, you sonto-sonto medai. Apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis, syaitan nak jadi orang yang tiga. Kita duduk dengan gawe kita, tempat senyap-senyap kerana walaupun mabah kita, nak harap kita tara mana pun, tapi syaitan ni dia boleh tipu kita. Mari wasa panah lah kita, mari hawa nafsu lah kita, yatuh lazina boleh. Kalau yatuh lazina ni wal iyazabillahi min zalik, na'udzubillahi min zalik, hak tu dosa paling besar sekali. Siapa tu yang sebut dalam Quran? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali engkau, hai orang beriman, dekat dengan kerja zina. Benar hak wak wi mugi kepada zina, mu jangan buat benar tu.
Kalau mu tahu kata orang duk jatuh le zina sebab dia buat goni, mu yang buat goni. Setengah orang, ustaz, mana ayat hak lari zina? Tak ada. Kalau hak wala taqrabu zina tu, hak tu Tuhan saat ni tu duk royak yang hampir zina. Bukan royak tak boleh zina. Hak tu otak orang bodoh yang mikir gua tu. Nah. Dak tara benar ni tak jadi zina lagi benar ni, tapi kita buat nak pergi ke zina Tuhan lari dah. Kita pernah lalu dah lah kata tara di sini di benar hak Allah ning ni tak ada zina lagi Tuhan lari dah. Apa tak lagi zina tu? Kau lagi Tuhan benci. Nah, sebab tu kita kena pakat tinggal benar-benar hak nak bawa pergi kepada zina tu gapo. Kena tinggal perhabis. Tak boleh buat sebab Tuhan marah, sebab Tuhan lari. Kalau jatuh le zina tu Allah berat lagi lah. Siapa dalam Quran tu kata az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang tina hak zina, orang yate hak zina, dua-dua ni mun kena katak dia. Mun kena rodeh dia. Berapa kali? 100 kali katak, 100 kali rodeh. Ni, orang tina hak Islam, orang yate hak Islam ya zina. Kena rodeh di atas dunia 100 kali rodeh. Kena piyak, kena katak. Tak. Pak piyak katak ni, dia kena negeri tu kena negeri Islam boleh jalan hukum ni supaya Indonesia. Kita tengok tak baru ni. Nah, minggu lepas kena ia igak orang hak zina. Kena rodeh. Pas kalau igak orang zina dah kena rodeh depan orang ramai. Yang rodeh dalam gok nusuk-nusuk tak boleh, kena rodeh depan ramai. Hari maak kau guano. Orang pakat mari-mari maak. Sudah mari maak, ni kita nak jalan hukum hak Tuhan. Siapa zina kena yate kena rodeh 2. Kena rodeh 100 kali rodeh. Kena katak kena rodeh 100 kali. Pas rodeh hak ni tu 100 kali tu yate hak tak nikah lagi, tina hak tak nikah lagi. Kalau tina ni nikah dah ada tok laki, kalau yate ni nikah dah ada bini, zina juga kena reje siapa mati, kena bunuh yate ni, kena bunuh tina tu. Kalau kaca zina, bini ada dah, tok laki ada dah. Ni hukum Islam. Siapa dalam kitab ulama sebut, dan jika tiada katak rodeh orang ni 100 kali dalam dunia, nascaya Allah Ta'ala rodeh, Allah Ta'ala suruh malaikat rodeh orang zina di hari akhirat esok. Allahu Rabbi. Pas bukan dengan rote buluh hak dia muduk katak di atas dunia ni dak, dengan capa daripada api neraka wal iyazabillah. Tapi hak kata orang zina kena rodeh di hari akhirat ni, kalau di atas dunia dia tak taubat. Kalau misalnya ni dalam ramai-ramai kita semua ni pesa zina, contoh kata pesa zina, kita dengar lagu ni Allah takutnya ustaz, kita pesa zina, kita gelap mata baru ni, duk kasih kepada gawe doa, lepas tu zina dengan dia. Lepas tu kalau kita mati kena malaikat rodeh kita ke ustaz. Kalau kita tak taubat mati dalam zina, tak taubat kena rodeh di hari akhirat. Tapi kalau kita zina, lepas tu kita mari taubat lah ni, kita nyesal, kita jaga semaya, kita tinggal habis dah maksiat zina. Tak segawe, tak segapo dah. Taubat dengan Tuhan sungguh-sungguh dah. Orang ni selamat, orang ni tak nodeh di hari akhirat esok. Tak nodeh. Orang kena rodeh tu, orang yang tak taubat di atas dunia. Pas dalam negeri kita, supaya negeri Thailand kita ni, nak jalan hukum katak orang zina 100 day tu, dia tak boleh nak buat. Pas kita orang hak zina ni jangan sedap-sedap sebab hukum tu ada. Walaupun hukum Islam tak boleh nak jalan di negeri kita ni, negeri Thailand tak boleh nak jalan hukum Islam, tapi hukum Tuhan tu memang ada. Kalau fak kita semua pesa zina, pesa yatlah zina dah, taubat istighfar semua-semua nak hari. Jangan tinggal. Semaya semua, puasa semua. Wi Tuhan maaf kepada kita. Berharap. Tu cara dia. Bukan kata kalau gitu kita orang hak biasa zina ni kena seksa di hari akhirat esok. Hak kata kena seksa di hari akhirat esok juga tu kalau tak taubat daripada dosa zina. Kalau kita zina biasa zina, lepas tu kita taubat, hak tu lain. Hak tu Tuhan maaf, hak tu tak nak seksa. Allahu Rabbi ya Karim.
Lepas tu amal nak ayat. Orang hak duduk nak zina, orang hak duduk gawe gapo ni ke, ataupun nak zina gapo ke, mikir molek, mikir wi banyak lapis sikit. Jangan mikir selapis tu hawa nafsu, tu keinginan kesedap gitu saja jangan. Nampak kata orang duduk zina, kita wasa nak zina hati jangan. Jangan taruh tu. Nah, Allahu Rabbi. Kalau zina siapa lekat anak tu habis berat lah. Zina tak lekat anak pun hara dosa besar habis cakap dah. Tapi kalau lekat anak juga, anak saat ni tu Allahu Rabbi akai. Malu muka. Kita tak nyanyi gatik ke gua anak-anak kita. Pas kalau misal kata orang ni zina, ya boleh anak. Anak ni ke tak ada pok siapa yang mati. Anak ni anak zina ni cak mai mi po. Walaupun misal tahu ni kita orang atas, lepas tu ngagawe kita. Kita duk gawe ke kita zina, lepas tu lekat anak. Lekat anak, kita pun rak picture dengan kita nikah dengan tina tu. Walaupun kita jadi tok laki tina tu, anak hak dalam perut tina tu dalam Islam kita bukan anak kita. Bukan anak kita orang atas. Hanya anak tu anak orang tina tu ya, anak bini kita ya. Kita jadi pok tiri anak tina, anak kita, anak hak dalam perut tina tu ya. Kita pok tiri ya. Kita nak wi baka kita di budak tu pun tak leh. Nak wi saka kita di budak tu pun tak leh. Biar anak kita, misalnya anak kita zina dengan gawe kita, lepas tu kita nikah dengan gawe kita. Anak tu baik, anak tina. Sikit lagi anak tu. Nah, jadi kita nikah jadi kita ni pop hero lah. Dengan budak tu. Tapi budak tu daging darah kita. Tapi dalam Islam tak panggil pop lah. Sebab apa? Sebab kita boleh dia tu belum pada nikah. Mata budak tu budak zina. Budak ni umur 20 lebih. Dia nak berlaki. Kita tak boleh jadi wali nikah. Tak boleh jadi wali nikah. Kena gimana? Kena pergi di majlis. Kena pergi di Tok Qadi. Kena pergi di majlis. Wi majlis nikah wi. Di email tak boleh. Kena pergi di majlis. Wi majlis nikah wi. Allahu Rabbi ya Karim. Nah, takut. Allahu Rabbi. Sebab tu ni gambar-gambar kita werung-werung ada gapo ni ke? Jangan kita siapa siapa tahap zina yang Allahu Rabbi ya Karim. Takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, takut. Nah, ada sebut dalam kitab Jahra Mahuk ke? Kalau kita zina, anak kita Allah Taala wi zina juga. Cucu kita jatuh zina juga. Jadi kena zina di beberapa lapis. Sampai anak cucu jatuh lemu siap zina sebab apa? Sebab kita zina. Allahu Rabbi yakin. Tak selamat ni. Sebab tu bahaya sekali. Sebab tu saya kata, tu sebut innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Zina ni jalan hak jahat kali. Kita zina, boleh anak kita akan zina juga dengan orang lain. Lepas tu dia boleh anak cucu tu zina pula dengan orang lain. Jadi lapis lagu tu. Cuba kita pergi buka lagi kitab Jahra Mahuk, ada cerita yang sebut dalam tu. Jadi lapis bukan sekat kita dak. Sebab tu mikir banyak. Mikir hari ni Allah waliyazabillah. Sebab tu jangan kita lepas anak kita. Ikut nak tidur mana ikut dia. Jangan. Allah Rabbi ya Karim. Nah, bebih kita orang biasa ada agama ke. Kalau anak kita jatuh zina, kita orang ada agama ni Allah Taala nak tak muka mana. Dia membakat kecek setiap kampung bih. Kata tengok. Nah, tak pada dengan jadi tok guru, tak ada dengan jadi timih anak ya zina. Allah. Pas kita pun anak nak buat zina gapo, pero atik lah abah kita. Dia muduk kecek sebab kita buat jahat. Tak pada Allah. Pas kita tak hanya atik, mari kita duk letih, abah kita duk taruk cari kerja, duk buat kerja cari duit kita duk telai. Mari kita abah kita ni jaga tubuh kita tak sewu yamak ketik malam-malam bangun duk gibah. Bagi kita bersama hari free kita tubuh kita ke orang atas. Kalau kita saya kepada dia sungguh, wak jalan hak molek, nikah jalan hak kena. Tak sama duk gewong-gewe, genong gi mari.
Masa dulu masa dulu ngalau ni tak supa. Di antaranya masa dulu ni nak wi gawe mari ambil depan rumah malu. Nak apa kena nak apa lain. Lah ni depan rumah orang atas mari ambil anak kita. Ni masalah ni. Nampak kita ibu bapa tengok, nak buat kena budak lah ni. Waktu ya tubik di mulut mabah. Sebab itulah duduk atas lemuk siap tu. Sebab tu Allah Ta'ala ta'wi berkat dalam rumah tangga orang hak atas le zina ni. Sebab tu jangan kita mikir selapis. Kita kena mikir banyak lapis. Kita kena mikir banyak lapis. Amo nak sebut dalam kitab. Ni dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin yago nah di orang hak galik orang lalai. Di muka surat 7. Dah. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin di muka surat 7. Allahumma salli ala Muhammad. Gapo ya ayat? Dia kata, dan cerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi riwayat agung ni. Nabi kata nah, jauhkan olehmu akan zina itu. Nabi kata mu kena jauh, mu kena buat dirimu ni jauh dengan zina. Mu jangan duk kerja zina. Mu jangan duk masuk dekat dengan zina ya kata. Nabi sebut. Bak apa tu Bak apa? Kerana bahawasanya di dalamnya itu, dalam zina tu mengenai ne perkara, ada ne bala, ada ne kara bala hak Tuhan bala di atas orang berzina. Dengan molek. Nah sebab tu hak kita semua hak tak ada zina ni alhamdulillah Tuhan jaga kita. Lepas tu kalau kita nak uwi anak kita ni Tuhan jaga daripada zina, masa anak kita lahir mari tu, masa anak kita budak-budak kecil-kecil tu, baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sampai habis. Nah, siuk di anak kita hak kecil tu. Insya-Allah Tuhan jaga anak kita hak kecil sampai dia mati selamat daripada maksiat zina. Gitu. Nah dah. Jadi mudah-mudahan kita dengar malam ni wak pengajaran dan targhib. Targhib ni wak menakutkan kita, kita jauh daripada zina. Nah, gitu. Allah Rabbi. Pas hari ni nak kita ibu bapa ni wak main-main. Anak kita pergi ngagewe ya, tahu dah kata gawe ya. Nah, tapi jangan kita lock. Lock gimana gis itu gis dengan dua-dua tak boleh. Walaupun ia kuman anak kita pun kita tak boleh lock lagi. Dia kena nikah. Jadi natu kita sungguh. Baru tak apa mu nak pergi mana honeymoon mana ikutlah. Nah, kalau dia saat ni tu tak nikah dengan anak kita lagi, kita ibu apa yang ngewi. Jangan kalau saya dan kasih kepada anak kita sungguh. Nah, Allahu Rabbi Karim. Banyak kara lah. Malu. Nah, sebab tu ni. Kalau kita jadi ti email kampung kan kita nak cek. Anak siapa katik hak jadi anak zina. Takut masa kita akad nikah. Tina tu cek gi cek mari. Ya ni bukan pak ya sungguh li. Sebab budak ni tina ni budak tina ni anak zina. Pak ya tak nak wakil kita sebab anak zina tak ada pak. Sebab tu nak cek molek. Lepas tu malulah. Kalau memang sebut tu anak zina ni malu. Nak anak kita tak ada salah gapo, anak zina tak ada salah gapo. Kalau ya boleh kecek masa kita nak zina ya tu, mu nak zina buat apa? Kalau nak nikah dulu. Nyanyi kat aku hati kalau aku lahir mari dengan sebab mu zina, aku tak ada salah gapo. Kena mu buat lagu ni. Jadi kalau anak kita dia boleh kecek masa kita nak zina tu tapi tak nak buat nak kecek, tapi kita nak mikirlah. Kita nak mikir Allah Rabbi Karim. Nah, ni takut. Jadi kita dengar malam ni sikit, mudah-mudahan jadi pengajaran yang besar kepada kita. Ada nekara bala hak Tuhan bala di atas zina. 3 perkara di dalam dunia dan 3 perkara di dalam akhirat. Ada sebut hadis ni dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Pergi buka tengoklah di muka yang ke-7. Maka sahabat pun tanya Nabi, ya Rasulullah, gapo 3 seksa dalam dunia di atas orang zina?
Orang zina hak muya atau nah 3 bala tu, bala di atas orang zina di atas dunia ni gapo 3 bala tu. Maka Nabi SAW pun royak. 1, dikurangkan Allah Ta'ala rezeki yang halal. Allah Ta'ala wi rezeki kepada orang ni, rezeki halal tu sikit. Rezeki yang halal kepada orang hak zina ni sikit tu hawi dia. Allahu Rabbi. Pak kita nak ke rezeki hak tak ada halal, walaupun Allah kita banyak. Apa kita zina hak umur, tapi rezeki banyak tak boleh kita. Semua tu bukan rezeki hak halal sikit habuk. Tengok. Nabi kata yang pertama, Tuhan wi kurangkan rezeki yang halal kepada kita. Dan yang kedua, dihilangkan berkat di dalam umurnya. Dalam umur kita tu tak ada berkat. Yang pertama, dalam rezeki tak ada berkat dah. Yang dua, dalam umur tak ada berkat. Allah, hak ni tak saya belaka. Kita hidup di atas dunia hari ni kan, nak rezeki berkat, nak hidup wi berkat. Lepas tu siapa nak wi rezeki berkat, siapa nak wi hidup berkat, jangan jatuh dalam maksiat zina. Ingat molek, jangan jatuh dalam maksiat zina. Allahu Rabbi ya Karim. Allahumma salli ala Muhammad. Tu. Ni. Sebab tu kita nak bakat usaha. Nah. Dan ketiga, apabila keluar roh daripada jasadnya, masa kita nak mati. Masa orang zina ni nak mati ni, orang zina hak tak taubat ni, dok ayat ni. Kalau zina, lepas tu taubat, sungguh-sungguh taubat nasuha, hak tu lain. Ni dia zina-zina, lepas tu tak saya taubat, tak nyesal, tak takut kepada Tuhan. Masa dia nak mati ke, terdining kepada Allah Ta'ala dan menilik kepada neraka dan kepada Malik Zabaniyah wal-iyazabillah. Masa orang zina ni nak mati ni ke, Allah Ta'ala tak boleh nampak benda baik tu, tak boleh nampak. Masa orang zina nak mati, dia nampak 2 perkara. 1, nampak neraka. Yang 2, nampak malaikat hak jaga neraka. 2 ni, orang zina kalau dia mati, Tuhan boleh nampak dah neraka hak Tuhan nak seksa dia, dan malaikat Zabaniyah hak duduk di pintu neraka. Nampak dah. Wal-iyazabillah. Takut. Dia buka dalam kitab Tanbihul Ghafilin di muka yang ke-7. Dia buka ni. Hak amal duk ayat dalam kitab sebut ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Rabbi ya Karim. Nah, sebab tu pakat nasihat molek lah di anak yatim kita, anak tina kita, anak dara kita. Nah, yang nak manggil orang gewe ke apa, bukan salah. Kita nak chop kresek kun, nak kasih kepada siapa satu orang, tak salah. Tapi kena jaga, takut berjerak, takut bernyata lampau lajak tak boleh, takut jatuh dalam zina tu. Tu 3 perkara. Yang pertama, Tuhan kurangkan rezeki berkat. Yang 2, dalam umur dia tak ada berkat. Yang 3, masa dia nak mati, Tuhan boleh nampak neraka dan Malik Zabaniyah wal-iyazabillah. Lepas tu sahabat tanya pula, dan apa 3 perkara diseksa ia di dalam akhirat? 3 perkara lagi ya Rasulullah, di hari akhirat esok mungkin nekar hak ni ke. 3 perkara lagi apa ya Rasulullah hak di hari akhirat? Maka sabdanya Nabi SAW, yang pertama, menilik oleh Allah akan dia dengan tilik murka. Maka hitamlah mukanya Allah. Di hari akhirat esok Tuhan marah kepada orang zina. Siapa muka orang zina ni kan jadi hitam lengup. Apa? Allah marah kepada dia, dia takut kepada Tuhan. Takut di hari akhirat esok. Allah, sebab tu kita semua kena mati, kena kelak jumpa dengan Tuhan. Ada hari akhirat. Adalah, pada Allahu Rabbi ya Karim. So, dan kedua, terlalu sangat seksanya Allah Tuhan seksa orang zina ni, Allah sangat-sangat kuat. Dan ketiga, mengena rantai api di dalam neraka. Allah Ta'ala seksa orang zina, Allah Ta'ala seksa dengan api neraka. Allahu Rabbi. Itu 3 perkara. Allahu Rabbi ya Karim wal-iyazabillah. Sebab tu kita semua kena bakat jaga diri kita semua laka dan anak-anak kita semua dah, insya-Allah taala. Dan sabda Nabi SAW dalam kitab Tanbihul Ghafilin ayat lagi, seksa zina ni kena. Barang siapa zina dengan perempuan yang bersuami adalah atasnya. Ni siapa-siapa yang zina dengan orang tino. Pak orang tino tu ada tok laki dah. Ni.
Dengar. Ramai ni lah ni. Tak. Kita ada tok lelaki dah. Hidup main dengan orang yatim lain. Dah di antara sebabnya buat apa? Kita duk gawe dengan yatim ni lama dah. Lepas tu mak kita, abah kita suruh kita nikah dengan orang yatim lain. Kita pun pergi nikah dengan orang yatim lain sebab mak kita, abah kita suruh. Tapi kita lagi yang gawe kita dulu. Ni masalah hak berlaku. Dah. Duduk ada tok lelaki dah tapi royak tok lelaki atas bel nak pergi jumpa dengan sahaja ni. Nak pergi tidur sama sahaja ni. Wal iyazabillah. Nah, batok lelaki ya pun nah wilaka. Nah wilaka nak pergi tak apalah royak atik lah tu mari tik lah. Nak. Tapi sebenarnya takutnya nah pergi duduk dengan gawe ya. Nah jauh tengah saing. Apa kita nah tok lelaki pula tak tahu gapo. Ni dalam kitab ni sebut kan. Kita orang yatim gizina dengan orang tino hak ada tok lelaki dah. Dia kata kena. Orang tino hak zina dengan orang yatim lain ni ke. Walah dia ada tok lelaki dah. Dia sebut dalam kitab kena. Dia kata kena. Diseksalah ia pada hari kiamat dihukumkan Allah Taala. Nah. Apa ni? Suaminya disuruh ambil kebahagiaannya dan ditanggung dosa suaminya itu serta dihalaunya kepada neraka jahanam. Ni gini. Kita bining hidup main dengan orang yatim hak lain. Tok laki ada dah, kita tak usah tok laki kita. Kita nak pergi main dengan orang yatim lain. Nah, maka orang tina ni hak gizina dengan orang yatim lain ni saat ni tu. Nah, tak kira lah dengan gawe dia dulu korena contoh atau. Nah, lepas tu dalam masyarakat kita hari ni pun ada lagu ni juga. Wal iyazabillah, takut sekali nah. Dalam hadis kata kena orang tina tu kena tanggung segala dosa hak tok laki ya semua. Lepas tu kena ambil pahala hak bini semua wi kepada tok laki. Lepas tu bini saat ni tu hak gizina dengan yatim lain tu malaikat tarik dia wa asuk dalam neraka jahanam. Apabila tiada mengetahui suaminya akan isterinya itu zina. Hak ni masalah kalau tok laki tak tahu kata bini hidup zina dengan yatim lain. Tak tahu sungguh. Maka di hari akhirat esok bini saat ni tu hak gizi nang ayat lain tu. Bini tu kena ambil pahala ya semua widi tok laki ambil dosa hak tok laki semua widi bini, lepas tu harat malaikat harat bini tu masuk dalam neraka jahanam. Wal iyazabillah. Nah. Ni. Sebab itulah masalah ni pun jadi besar juga. Besar juga. Baikno. Sebab tu kalau saya sendirilah saya ni kalau demo nak suruh nikah dengan pia-pia ke, kalau retina tu ada gawe dah kita tak seh. Tak seh. Nak apa ni? Takut ada masalah baik ni sebab berlaku dah. Demo nikah lah dengan orang atas juru gini-gini. Tapi dia tak kasih kok gawe dia ke. Dia tak seh nikah nak nikah dengan gawe dia tu. Tapi mabah dia ni suruh kalau mu tak seh nikah dengan dia ni mu tu buat ada rumah gitu ginilah. Kita pun takutlah. Nikah ambil hati mabah tapi lelaki duk main dengan orang yatim kita duk kasih. Allahu Rabbi Karim. Takut lagu tu. Takut lagu tu. Kalau ada misalnya nak putus dengan gawe dia, nak mari nikah dengan kita, hak tu pun takut ada masalah. Amo jumpa satu kes tapi orang ni bukan orang Islam, orang agama asing, agama demo. Kecek mudah-mudah kan agama Syiah lah. Dia gawe dua ni. Dia gawe dua ni. Dia gawe. Lepas tu orang yatim ni ke kena tahan. Hak ni cerita, hak ni berlaku di orang Syiah tapi saya dengar di satu orang duk ayat saya lah. Dia pergi kena tahan 2 tahun duduk dalam krom, duduk dalam tahan. Lepas tu gawe dia ni ada fan mai. Ada fan mai. Kasih kepada orang yatim lain. Gawe dia hak duduk dalam krom tu tahu kata gawe dia tina ni ke ada fan mai. Dia tubik, dia lari pada tempat krom tu ke mari tibuk, mari bunuh gawe baru hak duk gawe dengan tina dia. Lepas tu dia berdeh mati gawe hak baru tu. Lepas dia kata di tina ni, kalau mung aku dengar pula kata mung ada gawe lain, aku nak bunuh mung pula. Siapa gitu? Allahu Rabbi Karim. Siapa gitu?
Kita takut benar lagu ni jadi dalam orang Islam kita. Jadi kepada anak muda-muda kita. Cinta kasih pelajar siapa tak tahu benar baik benar jahat kok mana. Hati tak takut kepada Tuhan, takut benar-benar lagu ni adalah hati orang muda kita, mudi kita. Ni, hak ni saya dengar ni dicerita orang hak agama asing ni. Hak berlaku di agama asing, tapi kita takut kalau fikir dia faham lagu ni. Ada banyak tak biasa duk ngatak duk bubuk retino. Nah, misal tu tino ni yangok, kita saya dia, kita kasih dia, kita chop dia, kita pun ngaku, kita pun nagih atau kita chop. Yate tu tino ni ada gawe dah. Murena duduk ngeceh gawe ku. Jadi masalah. Besar siapa bunuh nah, siapa tikir, siapa bedis. Tengok. Apa ni? Ni tengok. Allahu Rabbi Karim. Nah. Hari ni berlaku lagu tu. Lepas tu lama dah ni, hak ni lama dah ya masa 5 tahun dah apa. Nah. Ya balas sama ya orang muda, Wairun orang muda ya balas sama dia. Kih apa? Kih retina. Kih retina duduk main banyak orang. Ya tino ni ya yangok Ya geweng ayat ni. Lepas tu ya nampak orang atas hak yangok pada ya ni ya geweng ayat atas pula. Siapa orang atas hak kena di tino ni ke gocoh sama dia. Gocoh sama dia bukan sekadar pesembek gocoh biasa dak siapa tikir siapa main pisah. Siapa nah panggil puak lagi 2 3 orang puak jadi besar lah. Buku tu jadi besar. Seperti ke nah kena buat pergi rumah sakit. Bukan tahu tu. Ya nak orang tu hak ni tu mati. Kalau ada yon ni takut gawe yo hak ya kasih ni gi cari yate ni. Yate ni ke ambil bisa gi turut siapa rumah sakit. Gi tiket atas katil, atas tempat duduk rumah sakit tu. Nak mati juga yate tu. Tapi cerita ni lama dah lah. Di satu rumah sakit. Allahu Rabbi, kita dengar tu kejut. Siapa tahu ni dah anak muda kita hari ni. Anak muda kita ni buat apa ni? Pucuk ni. Kasih dengan tak tahu cara Islam kita, tak turut Nabi SAW. Sebab tu kita ke bukan atau salah kita nak anak kita kasih kepada satu orang. Tak salah, tapi kita kena cek molek orang hak anak kita kasih tu orang molek ke dak, orang juruh dak. Kalau orang tu dia kasih kepada anak kita juga, ya molek. Misalnya anak kita nah kena nikah dengan orang lain, ya pun tak apalah, dia nak ploy sebab kira tu bukan temuan dia. Bukan temuan dia, tapi nak jadi faham lagu tu kalau tak ada agama masuk dalam otak. Gelap mata juga. Siapa lagi duk ganggu pulut nikah orang. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Ni dalam masyarakat kita. Pernah buat baik anda? Tak takut takut. Ya Allah Rabbi Karim. Tu ni tengok ni. Nabi sebut lagu ni takut ada di akhir zaman ni tengok. Nabi ni hidup cari orang yang lain. Wala hatuk laki ada dah. So Allah Rabbi, sebab tu kalau saya ni kalau tina ni ada gawe saya tolak lah dah. Meau tak sikit tak segapo lah. Dia muka dia ada orang dia saya dah kasih dah buat apa lagi. Nah, takut jadi masalah baik ni. Mari nikah kita dak kecek dengan tu. Pas tina ke kita tak sewiyung dengan torosak dia. Torosak dia ni luk sentuh dia pula. Walah kita untuk laki dia tapi tak set. Kita nak tengok tengok live dia pun tak sewi. Apa takut jumpa hak benar lagu tu ke guana. Allahu Rabbi Karim. Nah ni. Payah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita doa dengan Tuhan lah. Kalau saya ni pun doa dengan Tuhan lah. Kata minta witi hatta lah orang tino hak ni tu. Nah, orang hak juruh-juruh lah. Nah, orang hak molek-molek Allahu Rabbi Karim. Habis itu. So, lepas tu ia sebut pula dalam kitab ya tuan. Dan adapun jika ia mengetahui suaminya akan isterinya itu zina. Kalau tok laki saat ni tu tahu kata bini dia zina, duduk tiktok dengan orang yatai lain weh. Tok laki tahu, maka diam. Duduk dia tak wani kata apa. Tahu kata bini dia pergi duduk nak puan dengan orang yatai lain, duduk kecek dengan orang yatai lain. Dia tahu tok laki tu. Lepas tu duduk dia tak kata gapo. Maka diharamkan Allah Ta'ala suaminya itu syurga.
kerana bahawasanya tersurat pada pintu syurga, engkaulah dayus, maka tiada masuk syurga sekali-kali orang itu. Allah. Dan bahawasanya 7 lapis langit dan 7 bumi serta bukit duduk supuh orang dayus. Ni berat. Kalau kita tok laki tahu dah kata bini kita duduk main dengan orang yatim lain. Ya bini kita. Tapi kita tak tahulah baiknya bini kita tak cak kita duduk main orang yatim lain. Kita tahu dah tak lari tak nasihat. Nah, duduk dia saja. Takut bini kita, Allah ku bini ke, takut ku bini ke. Ikutlah, duduk dia. Orang yatim tu hak ni tu. Tuhan tulis dalam tulis di pintu syurga, mung tak boleh masuk syurga sampai bila-bila. Di atas dunia 7 lapis langit malaikat, 7 lapis bumi malaikat duduk bakak supoh orang dayus, orang yatim hak tahu kata bini wak kijahare dia tak tegah. Ni orang yatim dayus ni. Sebab tu kita ni tok lelaki ingat molek. Nah, bini kita, anak kita Tuhan suruh jaga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tuhan suruh kita tok lelaki jaga bini kita dan anak tina kita, anak-anak kita wis selamat daripada api neraka. Kalau tak jaga siapa kita ni lah hak Tuhan wa ansur dalam neraka juga. Wal iyazbillah. Allahu Rabbi ya Karim, takut sekali nah. Ni takut sekali. Allahu Rabbi ya Karim. Pas support juga orang yatim. Nah, bini ada dah pergi duduk syari, pergi duduk nak syari orang tino lain lagi. Ingat molek juga. Nah, ingat molek bab apa ni? 7 lapis langit, 7 lapis bumi duduk supah kita. Nah, Allah wal iyazabillah, wal iyazabillah, takut nah. Sebab tu dengan agama so, dengan terkuasa ya buat kita selamat. Nah, dengan takwa, dengan agama so ya buat kita selamat. Habis itu dan telah nak royak dalam kitab Tanbihul Ghafilin lagi. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menjabat di mana tu yamuh lah pada puai yang haram. Siapa yamuh orang tino haram. Contoh misal tu kita dengan gawe kita haram teka tu nak pegang tangan pun tak boleh. Nak pegang tangan pun tak boleh. Nah, kita dengan gawe kita. Pas hari ni Allahu Rabbi. Nah, bukan saja pegang tangan dak lah. Nak ayat atau kalau kita orang retina dengan gawe kita pegang tangan, buku ramah. Nah, tak nikah lagi. Kita buat supaya dengan jadi tok laki bini dah. Seperti pegang tangan. Datang ia pada hari kiamat padahal dua tangannya terikat kepada tekak dengan rata daripada api neraka. Ya Allah. Ni, tangan kita ni. Malaikat ambil rata daripada api neraka, ikat di tangan kita, lepas tu ratung di tekak. Sebab apa? Sebab tangan kita pergi duduk pegang yamuh orang tino hak haram. Contoh kata kita pegang tangan gawe kita. Tu di hari kiamat esok di atas dunia kita pegang tangan gawe kita, tak kuasa gapo, tak kuasa bakar, tak kuasa panas pun. Tak kuasa kena duduk bakar dengan api, tapi di hari akhirat esok ni sebab takut. Sebab tu takut, mereka kena takut. Istighfar lah kalau kita pesa buat benda haram ni kan, istighfar taubat sungguh-sungguh. Dan jika ia mencium hidungnya, kalau kita cium pula dengan hidung kita, nescaya diguting oleh zabaniyah bibirnya dan hidungnya dengan guting api neraka. Ni kalau kita guna mulut kita, hidung kita pergi cium orang tino haram ataupun orang tino pergi cium orang yatim, malaikat zabaniyah ni ambil guting hak buat ngapi neraka, mari guting mulut kita, mari guting hidung kita. Bila di hari kiamat esok ni. Buka dalam kitab Tanbihul Ghafilin di muka surat yang ke-7. Ada ni hadis ni dalam kitab tu. Harap Allahu Rabbi Karim. Nak wifak kita semua ni pakak takutlah, jangan buat. Allahu Rabbi. Patu maka berkatalah dua pohonnya di hadapan Allah Ta'ala, kami berbuat demikian pada tempat fulan, pada bulan fulan demikian. Ni pohon kita tu. Kalau kita duk zina tu. Dia akan royak kepada Tuhan juga kata dia zina sungguh. Wal iyazabillah. Allahu Rabbi Karim. Sebab tu takut. Takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maka menilik Allah Ta'ala dengan tilik
merka dan gugurlah daging pada mukanya dan tinggallah tulang mukanya dengan tiada berdaging. Tengok di hari kiamat esok muka orang zina ni ke gugur habis. Allah Ta'ala marah kepada orang zina di pada mahsyar di hari akhirat esok. Ni daging di muka luruh habis. Tinggal tulis saja. Tinggal tulis saja di muka kita, tak ada. Maka berkata Allah Ta'ala serta merkanya Allah Tuhan royak kepada orang zina tu, nah dengan marah hatana, kembalilah engkau kepada tempat kamu. Nah, mungkin duduk tempat aku duduk cedek kepadamu, hai orang zina. Mana? Lain dengan kau lah, waliyahzabillah. Dan kekallah mukanya hitam. Orang zina tu muka tu jadi hitam semua di hari akhirat esok, hitam semua. Allah Rabbi Karim. Maka sembah mereka itu, ya Tuhanku, apa sebab engkau seksa terlalu sangat padaku. Tu. Jadi orang hak Tuhan marah hak ni tu, dia tanya Tuhan lah, hey Tuhan, kerana mu marah kepada aku gitu lalu ni, hey Tuhan. Maka berkatalah segala anggota mereka itu dengan izin Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala anggota tubuh pada kita tu royak kita diri. Nah, maka berkata-katalah tangannya orang zina, ya Tuhanku, aku mencampai, aku ni duk hijau, duk yamuh kepada benar haram. Dan berkatalah mata, aku melihat kepada benar haram. Dan berkatalah kaki, akulah berjalan ke tempat haram. Dan berkatalah farak dan zakat, akulah yang berbuat demikian itu zina. Dan berkata para malaikat, aku mendengar. Malaikat hak belah kiri pun royak atas aku tulis kejahatan dia. Dan berkata bumi, ia berjalan di atasku, ya Allah. Kita duk zina ke? Kita tinok yata duk zina ke? Mata kita nampak atau kita duk zina. Tangan kita nampak atau kita duk zina. Kaki kita nampak atau kita duk zina. Malaikat roki atik nampak atau kita duk zina. Semua ni bakal ngadu ke Tuhan belaka, kata duk zina. Orang ni duk zina, ya Allah. Tangan kata ya ni duk zina. Mulut kata, mata kata ya ni duk zina. Semua bakal duk royak kata kita duk zina laka. Wa yaqulullah Ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala kepada malaikat, hei malaikat, seksalah orang zina ni dengan seksa yang terlalu panah. Seksalah orang zina ni, seksa wi bedih kali, wi sakit kali. Kerana ia zina tiada malu akan aku. Sebab orang zina ia tak biasa malu ke aku di atas dunia dulu. Allahu Rabbi Karim. Nah, takut kita semua dengan seksa lagunya Allah, takutnya. Sebab itulah kalau saya royak ni dalam kitab Tanbihul Ghafilin di muka surat yang ke-7. Buka dalam tu, ada dalam kitab. Ya Allah, takutnya. Sebab tu kita semua pakat jagalah jagalah anak-anak kita, jagalah diri-diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Habis itu dah hak ni. Berita satu masalah hak zina. Kalau dia mau tanya kalau khomkun ni baik ano? Kalau khomkun ni kita tak salah. Orang hak khomkun kita tu lah ia salah. Kalau zina ni makna tu kita tina dengan yatim ni baik nak sama-sama nak. Kalau sama-sama nak ni dia kena kasih sama-sama kasih. Bila pada nikah ni, kalau nikah dah tak panggil zina. Tu tak apa. Allah apa? Sebab mari mana? Sebab mari kita dia berkata semua ni orang hak dia atas zina kebanyakan sebab duk gawe. Kebanyakan berkata fak gawe semua ni zina berlaku dah, bukan lagu tu. Kebanyakan. Ramai juga orang duk tanya saya atau ustaz, kita zina kita nak taubat baik no, kita atas zina dah. Orang atas ada mari tanya, orang tino ada mari tanya. Bah kita tanya kata demo zina dengan siapa? Dengan gawe. Semua bakal atas dengan gawe lah ko. Kita duk gawe dengan tino tu baru hari tu. Patu gi situ, patu gelap mata baik no zina. Ni pucuk ke banyak ke berkata semua apa berkata fak gawe zina dak. Kebanyak ke hak nak kata zina tu sebab duk gawe ni. Sebab tu fak kita semua yang dah
Jangan kita mabah, jangan lak anak kita. Kalau saya kepada anak kita, tak sewi anak kita kena seksa Tuhan, kena azab Tuhan sangat-sangat pedih ni, jagalah baik-baik. Nah, jagalah baik-baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walaupun juruh tara mana orang atas ni juruh weh, jangan lak kita yogi dengan anak kita. Dua tiga hari. Nah, jangan lak Allahu Rabbi Karim. Sebab seksa Tuhan nak seksa bukan di betul hak kemaluan masuk zina tu saja. Nah, dengan tangan, dengan mata, dengan mulut, apa semua tu seksa ada belaka tu. Kalau kita saya sungguh kita nak pakai jaga belaka dia insya-Allah taala. Pas hari ni anak-anak kita duk jauh dengan mata kita orang tua. Nah, kadang-kadang duk kerja jauh-jauh, duk ngaji jauh-jauh, duk sama-sama sayang-sayang dia. Bimbing kita orang tua duk rumah dak. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu nah kita kena besarlah ke anak-anak kita ni jangan duk jalan malam-malam. Dak Allah patut duk jauh-jauh lah dengan orang atas sikit. Nah, Allahu Rabbi Karim, ya Allah. Nah, tak kena buat gena lah hari ni. Sebab tu kalau kita tengok hak Islam kita sungguh ke, nah, tak usah kita lak telajak lah wiruduk dengan kita. Nah, malaikat yang lelaki yang nikah dah tu lain lah. Allahumma salli ala Muhammad. Takut sekali ni hati zina ni, takut kelik-keliknya buat kelik cucu. Aku boleh nakal bila buat kelik cucu dah ni. Allah, apa kalau kita nak nikah tina kita zina, apa tu boleh anak. Nak nikah anak tina kita bagi anak lelaki ke, tak kita nak pergi cari tikmat no, kena pergi di tok qadi, kena pergi di majlis tu. Allahu Rabbi Karim. Nah, takut sebab tu ingat molek ni Tuhan kata orang beriman sungguh ni dia jaga kemaluan dia tak zina. Dia tak zina. Orang beriman sungguh ni dia tak zina. Habis itu Allahumma salli ala Muhammad. Kita masuk dalam kitab penawar bagi hati kita pula. Dan adapun memberitahu. Nah, ayat hak kata Tuhan beritahu kepada kita mana? Maka firman-Nya Allah bermula demikian. Mana demikian? Memejamkan mata dan memelihara farak tu. Pejam mata tak tengok benar. Apa tu jaga kemaluan kita tak zina tu. Itulah lebih membersihkan wakwi hati kita bersih dan lebih menambahkan bagi mereka itu tambah kebaikan kepada kita. Memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkata zalika azkalakum ayat tu ke atas bahawasanya memejam mata dan memelihara farah itu keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa. Tu kita boleh jaga mata kita tak tengok benar haram, wakwi hati kita bersih. Kita tak guna kemaluan kita zina, wakwi hati kita bersih. Moga kita penawar bagi hati ni nak bersih hati, patut nak buat baik nak bersih hati. Kena mata kita ni jangan tengok benar haram dulu. Sebab mata kita ni dia duduk berkata hubung dengan hati. Ia jakit dengan hati. Kalau mata kita tengok benar haram, hati kita jadi ada dosa lalu dah. Mungkin Nabi sebut dalam hadis, mata kita tengok benar haram, kita buat benar haram sekarang, Allah Ta'ala catat satu dosa dalam hati kita. Sebab tu dia kata kena, kalau kita saat itu boleh jaga mata kita tak tengok benar haram, boleh jaga kemaluan kita tak zina, sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa. Tengok hati kita bersih. Dan sebab bagi membanyakkan perkerjaan kebajikan. Tengok, waktu kita rajin buat amal. Sebab kita rajin buat amal tu sebab apa? Sebab kita saat itu boleh jaga mata, tak buat benda maksiat, tak tengok benda maksiat, dan boleh jaga kemaluan kita, tak zina. Itu dia. Dan ada pun menakutkan ayat hak ayat hak tu terik kita. Kita takut ni hak mana? Maka firman Allah Ta'ala, maka firman-Nya Allah bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia Allah akan batin. Barang jawab dalam wanlik tu, barang yang mengerjakan oleh kamu dia akan barang seperti mengetahui ia Allah akan zahirnya. Jadi nak kata Allah Ta'ala ni tahu benar hak kita duduk buat sembunyi, buat nusuk ni Tuhan tahu supaya kita buat zahir dah. Supaya saya ayat ni lah kata
Fak kita semua boleh tahu benda hak saya kecek dengan mulut ya. Adapun hak saya duduk kecek lah hati, fak kita tak tahu. Adapun di sisi Allah Taala ni Tuhan tahu belaka. Benda hak kita kecek dengan mulut, benda hak kita niat dalam hati, Tuhan tahu belaka. Tak ada benda batin, tak ada benda sembunyi di Tuhan, semua zahir belaka. Sebab tu kita niat gapo, Tuhan tahu belaka. Kita buat gapo, Tuhan tahu belaka. Nah, walaupun mak kita, abah kita tak tahu kata kita duduk buat gapo, nah senyap-senyap kita buat, tapi Allah Taala tahu. Apabila Tuhan tahu, maka selagi membalas ia Allah akan seorang. Maka selagi, bukanlah ni selagi. Masa depan Tuhan akan balas kepada kita. Jika ada ia seorang yang baik. Kalau kita buat baik, nescaya membalas ia Allah dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Ni. Siapa nak balas Tuhan, siapa nak kepada balas, nah, balas pahala, balas kesenangan, balas syurga, buatlah benda baik. Dan jika adalah ia seorang kejahatan, buat benda jahat, maka membalas ia Allah dengan seksa dan api neraka wal iyazabillah. Siapa buat benda jahat, nah orang tu Tuhan balas dengan seksa, Tuhan balas dengan api neraka wal iyazabillah wal iyazabillah. Nauzubillahi min zalik. Allahumma salli ala Muhammad. Takutnya sebab tu nah minta lafaz kita semua pakai jaga diri kita. Jangan duk niat nak buat jahat, jangan duk niat nak buat karuk, jangan duk niat nak buat khianat. Nah, jangan kita duk niat nak buat benda hak tak molek. Sebab takutlah kepada Tuhan. Tuhan tahu belaka. Tengok, kalau kita tahu dah kata Tuhan tahu belaka dah, lepas Tuhan ayat kena, Tuhan nak balas. Kalau kita buat jahat, Tuhan nak balas jahat. Kalau kita buat jahat, Tuhan nak balas jahat. Kalau kita buat molek, Tuhan nak balas molek. Lepas kita nak molek ke jahat. Kalau nak molek, buatlah benda molek. Nah, siapa-siapa yang duduk buat benda hak tak molek tu, berhentilah. Lepas tu kita taubat. Nah, dengan sungguh-sungguh taubat insya-Allah Taala. Nah, habis di situ, itulah di antara dan firman-Nya Allah Taala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Insya-Allah kita nanti sama semula pula. Nah, malam esok pula insya-Allah. Allah Rabbi ya Karim. Nah, habis itu dan firman Allah Taala, tanah molek situ orang ada kitab. Nah, kita nanti sambung malam esok pula insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita ngaji malam ni kita boleh ambil pengajaran dan ambil pengiktibaran, kita ambil buat mikirlah banyak perkara malam ni. Nah, tapi hak kita dalam kitab kita ni apa? Kita jagalah mata kita dan kemaluan kita. Dengan sebab kita jaga mata kita tak tengok benda haram, buat hati kita bersih. Kita jaga kemaluan kita tak zina, buat hati kita bersih. Buat hati kita bersih. Dah, habis itu. Lepas tu kalau kita duk guna mata kita, nah tengok benda haram, kita duk guna, nah kemaluan kita duduk zina, istighfar dan taubat ke Tuhan lebih banyak-banyak. Insya-Allah Taala. Semoga Allah Taala ampunkan dosa kita semua dan minta Tuhan terimakan taubat kita semua. Amin insya-Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku dan aku taubat kepadamu ya Allah. Amin insya-Allah Taala. Habis itu. Jadi nah insya-Allah nah kita nanti sambung kitab penawar bagi hati ni. Nah malam esok pula, malam ni sekat ni dulu. Insya-Allah kita semua malam ni nah kita nak tidur, kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita istighfar 3 kali kena tidur, semoga Allah Taala ampunkan dosa kita semua. Amin insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Habis itu. Kalau ada salah dan silap ke mana, saya minta maaf juga. Hak baik itu daripada Allah, hak tidak baik itu daripada kejahilan, kedua empir yang ada di diri saya sendiri. Nah, akhir sekalinya dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna as'aluka iman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.